Assalamualaikum, salam hormat dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam MG Flash 22 Mei bersama saya Irfan Yazid. Kita ke berita utama. Malaysia akan mengambil langkah proaktif menangani gejala Islamofobia yang semakin teruk di luar negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata isu fahaman agama yang melampau berpangkal daripada soal pendidikan dan bagaimana masyarakat itu dididik dan diasuh. Datuk Seri Anwar dalam hantaran di Facebooknya berkata orang Islam seharusnya menyebarkan kebaikan serta berdakwah dan bukannya menjadi penghukum. Justru katanya penting supaya setiap orang mengenengahkan fahaman lebih sederhana serta membudayakan adab al-ikhtilaf dalam menyikapi perbezaan pandangan. Semalam Datuk Seri Anwar dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail meraihkan ulama terkenal Zimbabwe Dr. Mufti Ismail Meng, Syekh Muhammad Salah dari Huda TV Amerika Syarikat dan Syekh Wail Ibrahim dari The Aware Academy Australia di Putrajaya. Menurut Perdana Menteri, beliau terharu dan senang dengan kehadiran Mufti Meng dan rombongan selama mereka berada di Malaysia. Putera Mahkota Abu Dhabi yang juga pengerusi Majlis Eksekutif Abu Dhabi, Sheikh Khalid Mohammed Zaid Al Nahyan mengadakan lawatan khas 4 hari ke Malaysia hingga 24 Mei. Keberangkatan tiba baginda di Kompleks Bunga Raya Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA pada 8.42 malam tadi disambut oleh pemangku Raja Pahang, Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Syekh Khalid kemudian diiringi Tengku Hassanal melalui kawalan kehormat setempat oleh Angkatan Tentera Malaysia Unit 1 Regimen Ranger Diraja yang diketuai Kapten Muhammad Syafiq Najmi Mazlan. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof dan Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Ini merupakan lawatan sulung baginda ke Malaysia sejak ditabal sebagai putera mahkota Abu Dhabi dan dilantik sebagai pengerusi Majlis Eksekutif Abu Dhabi pada 29 Mac lalu. Lawatan khas baginda dijangka mengukuhkan lagi hubungan baik yang terjalin sejak sekian lama antara Malaysia dan Emiriah Arab Bersatu UAE yang telah dinaik taraf kepada perkongsian strategik pada 27 September 2022. Syekh Khalid akan melakukan kunjungan hormat ke atas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini bagi bertukar-tukar pandangan mengenai pelbagai isu berkepentingan bersama, merangkumi hubungan dua hala, serantau dan antarabangsa. Esok baginda dijadual menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara. UAE merupakan rakan dagangan kedua terbesar Malaysia, destinasi ekspor kedua terbesar dan destinasi import kedua terbesar dari rantau Asia Barat. Produksi filem Anwar The Untold Story mendakwa sesetengah pawagam tidak menyokong tayangan naskah biopik Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Walaupun mencipta sejarah menjadi filem biopik pertama mencatat kutipan RM1 juta pada hari pertama Khamis lalu, namun jumlah kutipan terus merosot dan gagal memenuhi sasaran. Pengerusi DMY Creation yang mengedarkan filem itu, Datuk Muhammad Yusof mendakwa filem terbitan Yusri Global Sedulang Berhad disabotaj oleh pihak pawagam. Katanya terdapat pawagam menyediakan 40 slot tayangan untuk filem antarabangsa namun hanya memberikan 4 slot untuk naskah yang mengangkat kisah perjuangan dan pengorbanan Perdana Menteri itu. Menurut Datuk Muhammad Yusof, tinjauan yang dilakukan setiap hari mendapati ada penonton yang tidak dapat menonton kerana tidak ditayangkan di sesetengah pawagam. Sehubungan itu, beliau berharap Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS dapat memantau perkara itu agar layanan karya tempatan dan antarabangsa diberikan sama rata. Anwar The Untold Story dibintangi Farid Kamil yang memegang watak Anwar, manakala aktris popular Indonesia Acha Septriasa membawa watak Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail selaku teraju utama. Filem yang diarahkan pengarah Indonesia Viva Westi itu ditayangkan di 124 pawagam di seluruh negara. Baik, beralih ke berita seterusnya. Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengajak pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin
untuk membuktikan kekuatan masing-masing serta tahap sokongan rakyat pada pilihan raya di 6 negeri yang akan berlangsung tidak lama lagi. Pengerusi Barisan Nasional yang juga Presiden UMNO itu turut mengucapkan selamat maju jaya kepada Tan Sri Muhyiddin yang yakin PN mampu meraih sokongan sehingga 80% undi, terutama pengundi Melayu. Ucapkan selamat maju jaya kepada beliau dan gabungan parti beliau, dan marilah kita sama-sama membuktikan pada keputusan pilihan raya negeri di 6 negeri nanti, ya, siapakah yang lebih diterima oleh rakyat. Beliau yang juga Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata demikian pada sidang media Majlis Sambutan Hari Vaisakhi malam tadi. Sebelum ini, Tan Sri Muhyiddin dilaporkan berkata PN yakin mampu meraih sokongan sekurang-kurangnya 70% undi, terutama undi Melayu pada PRN akan datang. Katanya keyakinan itu berdasarkan kajian dan fakta menunjukkan gabungan Bersatu, PAS dan Gerakan berada di hadapan dari segi populariti dan kepimpinan. Sementara itu, Datuk Seri Ahmad Zahid memaklumkan perbincangan mengenai pembahagian kerusi antara BN dan Pakatan Harapan ketika ini sudah di peringkat akhir dan akan dimuktamadkan dalam tempoh terdekat. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali kekal dengan pendiriannya sebelum ini untuk berehat sebentar daripada arena politik. Ini sekaligus menepis dakwaan yang mengatakan beliau akan bertanding di kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Morib pada pilihan raya negeri PRN Selangor tidak lama lagi. Menurutnya, beliau secara peribadi mahu memberi laluan kepada calon muda yang berpotensi dalam PN untuk bertanding. Namun adun gombak itu menyerah kepada kebijaksanaan pimpinan tertinggi PN sekiranya ingin mencalonkan nama beliau di mana-mana DUN pada PRN nanti. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri PN di Dewan Raja Muda Musa Shah Alam malam tadi. Selain Morib, Bersatu dikatakan menimbang sehingga 6 pilihan lain termasuk DUN Si Jangkang untuk pengerusi Perikatan Nasional PN Selangor itu. Awal Februari lalu, Datuk Seri Muhammad Azmin mengumumkan berehat sebentar daripada arena politik dan mahu membuat perancangan baharu. Bagaimanapun, katanya dalam tempoh sama beliau akan terus bertekad untuk berkhidmat kepada rakyat dan negara. Untuk rekod, Datuk Seri Muhammad Azmin menjawat jawatan Menteri Besar Selangor dari 2014 hingga 2018 dan menjadi adun Bukit Antarabangsa sejak 2008. Kontrak bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin sebagai penyampai radio Hot FM yang mengendalikan segmen Breakfast Hot bersama AG Johan dan Farah Fauzana disambung hingga Disember depan. Ketua Rangkaian Kandungan Hot FM Digital dan Audio Plus, Shah Hayatuddin berkata tempoh tugasan Khairi di konti juga akan dilanjutkan 2 jam bermula 7 pagi hingga 9 pagi. Katanya Khairi juga tidak hanya akan bertugas pada Isnin sahaja tetapi akan muncul pada program-program khas yang memerlukan khidmatnya. Beliau berkata demikian pada sidang media Majlis Rumah Terbuka Hot FM dan Buletin FM semalam. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif CEO Media Prima Audio MPA Nazri Noran berkata kemunculan bekas ahli Parlimen Rembau sebagai penyampai radio memberi impak cukup besar kepada stesen radio itu. Pada 15 Februari lalu, MPA mengumumkan Hot FM merekodkan peningkatan 75% pendengar dalam tempoh 1 jam melalui penstreaman langsung digital Hot FM di hotfm.audio dan aplikasi Audio Plus berikutan penangan hari pertama Khairi melapor diri sebagai penyampai. Baik, sekian dahulu MJ Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan dari semasa ke semasa. Hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.